Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jam usaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-71, insya-Allah. Pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-106 sehingga 107 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah engkau Muhammad menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurniaannya. Dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini mengukuhkan larangan sikap mempersekutukan Allah adalah perkara yang tercela dengan menyatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau dalam bentuk apapun menyembah sesuatu selain Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu, apa yang tidak memberi manfaat kepadamu walaupun kamu telah menyembahnya, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu walaupun engkau mengabaikannya dan tidak menyembahnya. Penggunaan kata ma untuk menunjukkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Keadaan ini mengisyaratkan bahawa beribadah perlu terhadap sesuatu yang memiliki rasa dan akal. Kerana sesuatu yang tidak berakal itu selain tidak sepatutnya disembah, ia juga tidak mampu untuk memberi manfaat dan mencegah mudarat. Sehingga kan segala bentuk ibadah dan pengabdian kepada apapun pasti tidak akan berguna. Maka pada ayat فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, Allah mengatakan sebab sekiranya engkau melakukan perkara seperti itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim, iaitu menempatkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan jika seseorang itu menyembah Allah, dia yakin bahawa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sekiranya Allah berkehendak, kehendak Allah itu tidak akan dapat dihindari oleh sesuatu perkara pun. Dan sekiranya Allah berkehendak untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu,
seperti penyakit, keletihan, kesedihan disebabkan oleh pelbagai perkara dan lain-lain lagi. Maka tidak ada sesuatu perkara pun yang dapat menyingkirkannya kecuali Allah yang Maha Kuasa itu, kerana Dia yang menghendaki hal tersebut. Setiap apa yang Dia kehendakinya pasti akan terjadi. Begitu juga halnya jika kamu tidak menyembah Allah. Sekiranya Allah menghendaki untukmu sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu pasti akan berada pada kamu, kerana tidak ada yang dapat menolak kehadiran kurniaannya bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Allah memberi kebaikan itu sesuai dengan kebijaksanaannya kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasih. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan perkataan dhar pada ayat wa im yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu bermaksud kemudaratan. Ada sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan atau kedua-duanya sekali. Manakala perkataan al-khair pada ayat wa in yuridka bi khair fala radda li fadlih adalah segala bentuk manfaat atau kemaslahatan sama ada pada masa sekarang atau akan datang. Kemudian pada ayat wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu yang bermaksud tidak menghilangkan sesuatu kemudaratan. Digunakan perkataan pengecualian iaitu kecuali Allah. Namun begitu perkataan pengecualian tidak digunakan ketika ayat wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yang berbicara tentang kehendak memberi kebaikan atau anugerah. Hal ini disebabkan kerana Allah boleh sahaja menyingkirkan kemudaratan. Demi kasih sayang dan anugerahnya berbeza dengan kehendak ilahi. Kehendaknya tidak dapat dibatalkan kerana pembatalan kehendak Allah bermaksud terdapat sebab baru yang belum diketahui sebelumnya. Hal tersebut adalah mustahil bagi Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa itu. Kehendak Allah juga bersifat qadim dan tidak berubah kerana kehendak iradanya adalah sifat zat yang qadim dan wajib pada Allah. Sedangkan menjatuhkan mudarat berkaitan dengan sesuatu yang hadis, yang baru dan menjatuhkannya adalah sifat ataupun fi'il perbuatannya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-106 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan bahawa janganlah kamu berdoa, wahai Rasul, kepada yang selain dari Allah kerana mereka tidak boleh memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula mampu memberikan kemudaratan. Firman Allah ini mencegah untuk kita berdoa dengan niat sebagai ibadah kepada selain Allah sama ada ketika bersendirian atau mempersekutukannya dengan sesuatu perkara yang lain. Sekiranya kamu berdoa kepada selain Allah, maka kamu menjadi orang yang menganiayai, menzalimi diri sendiri kerana tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada mempersekutukan Allah. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi seterusnya mentafsirkan ayat ke-107 surah Yunus ini bahawa ayat ini menjelaskan, wahai manusia, sekiranya Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu seperti penyakit, kemusnahan harta atau sesuatu penganiayaan, maka tidak ada yang mampu melepaskan kamu dari musibah tersebut kecuali Allah, kerana sesuatu kebaikan, kejahatan, kemanfaatan dan kemudaratan semuanya kembali kepada Allah. Dialah yang paling berhak menerima ibadah umatnya. Sekiranya Allah berkehendak memberikan sesuatu kebaikan kepadamu seperti kemewahan, kenikmatan, kesihatan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keutamaannya. Allah lah yang mengampuni semua dosa orang yang bertaubat, sama ada dosa kufur, dosa syirik maupun dosa yang lain. Dan Allah yang maha kekal rahmatnya dan yang mencurahkan rahmatnya kepada orang yang beriman kepadanya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-106 dan 107 surah Yunus ini menerangkan bahawa tidak ada faedahnya
Menyembah kepada selain daripada Allah kerana seluruh isi alam ini sama ada patung atau berhala, malaikat atau jin, kayu atau batu atau setiap perkara yang ada di alam tidak dapat mempengaruhi atau mendatangkan untung dan tidak pula rugi ke atas kita. Sesungguhnya yang memberikan akal fikiran, penglihatan, pendengaran dan nyawa untuk hidup hanyalah Allah. Apabila semua perkara ini telah jelas kebenarannya, kemudian Allah tidak disembah dan dipersekutukannya, bukankah itu suatu kezaliman kerana telah menindakkan suatu kebenaran? Maka ayat ini menjelaskan tentang bahayanya syirik kepada Allah, dan syirik itu adalah suatu kezaliman, agar kita sebagai Muslim menjaga benteng jiwa dengan tauhid itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-106 dan 107 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-106 dan 107 ini menjelaskan tentang pegangan akidah atau tauhid yang perlu ditegakkan dalam setiap diri setiap manusia agar sentiasa menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu bentuk atau perkara sekalipun. Sekiranya Allah berkehendak untuk mendatangkan mudarat, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangnya. Begitu juga sekiranya Allah berkehendak untuk memberikan manfaat, maka tidak ada sesiapa yang mampu untuk menolaknya. Perbuatan syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar tanpa kita sedar. Ada di antara tindakan kita yang menjurus ke arah menyekutukan Allah dalam kehidupan seharian walaupun alasannya hanya sekadar untuk bersukaria, seperti mempercayai zodiak. Zodiak merupakan salah satu kepercayaan dan amalan masyarakat kuno Yunani dan Romawi. Bagi mereka, astronomi dan astrologi merupakan hal sama yang mampu memberikan gambaran tentang masa depan. Sebanyak 12 tanda zodiak atau dipanggil horoskop seperti Cancer, Sagittarius, Aquarius, Leo, Virgo dan Scorpio. Ada yang berpendapat mereka membaca bahan bacaan berkaitan horoskop hanya untuk hiburan. Namun, aktiviti tersebut merupakan salah satu dari amalan syirik kerana ramalan seperti keberuntungan, nasib malang, percintaan atau tahap kewangan akan dikaitkan dengan zodiak horoskop tersebut. Jika kita melihat situasi masyarakat ini, kita sangat jelas bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan menilik nasib atau mempercayai sesuatu perkara selain daripada Allah yang dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kabair al-isyraku billah." Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu kepada Allah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah." Sesiapa yang mendatangi tukang ramal, yakni dukun, dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-106 dan 107 surah Yunus ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukan atau menyembah selain daripadanya. Kedua, umat Islam hendaklah beriman bahawa tidak ada sesuatu perkara pun yang boleh mendatangkan mudarat tanpa izin Allah, dan tidak ada sesuatu kebaikan atau manfaat pun yang akan datang pada diri atau kehidupan seseorang itu, melainkan semuanya adalah kerana Allah. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu sentiasa memohon keampunan kepada Allah dari setiap kesalahan yang kita lakukan, sama ada kita sedar atau tidak, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.